Tips untuk mati putih. Apa itu mati putih? Minta tolong cerita apa itu mati putih. Jadi hari ini, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua adik-adik dan yang ada follow Kak Ija dalam berpantang by Nazira Fijan. Macam biasa, pagi ni Kak Ija nak bagi tips. Sama juga, semalam ada permintaan pasal nak minta tips tips untuk mati putih. Apa itu mati putih? Minta tolong cerita apa itu mati putih. Jadi hari ni Kak Ija nak cerita pagi ni sebab janji semalam pagi ni nak cerita pasal mati putih. Ada siapa-siapa dengan Kak Ija minta tolong share video ni, minta tolong share ke page, share ke wall korang supaya kawan-kawan ataupun adik-beradik, saudara mara boleh tengok, boleh dapatkan ilmu yang sama, boleh dapat pendedahan, boleh dapat klik factor tu, boleh dapat oh benda ni masalahku, benda ni masalahku. Jadi kita nak adik-adik kat luar sana dapat menyedari lebih awal apa permasalahan diorang, apa yang perlu diorang buat. Jadi mungkin tak banyak tapi kalau membantu sedikit pun sangat bermanfaat sebenarnya kan. Jadi pagi ni pagi Ahad hari cuti. Hari ni hari cuti sebenarnya, ramai yang cuti. Kak je tahu, bangun pagi nak buat breakfast. Dah breakfast ke? Kita orang hari ni breakfast apa tahu? Lempeng dengan sardin. Siapa suka makan lempeng dengan sardin? Kita orang breakfast lempeng dengan sardin. Mak masak. Nantilah Kak je tunjuk mak masak lempeng dengan sardin. Nak panggil mak interframe hari ni pun dia tengah sibuk lagi. Main dengan cucu. Jadi tak sempat lah lagi dia nak interframe. Nantilah sekejap-sekejap lagi kalau ada masa Kak Ija ajak mak interframe ya. Okey, untuk hari ni Kak Ija nak cerita macam Kak Ija katakan semalam, Kak Ija nak cerita pasal mati putih. Sebab ramai sebenarnya dia tak perasan yang sebenarnya dia ada masalah ni. Dia ingat ini adalah perkara biasa, dia malu nak bercerita, dia rasa tak tahu nak cerita dekat siapa. Dia tak tahu sama ada ini adalah masalah yang serius ataupun tidak, kan. Ramai yang tak tahu pasal ni, ramai yang anggap benda ni adalah kebiasaan dan diorang berfikir sendiri je. Diorang malu nak tanya, malu nak berkongsi, malulah sebab hal ni hal intimasi dan ini adalah hal yang sensitif. Sensitif nak tanya, nak berbincang dengan suami pun rasa sangat sensitif. Nak bincang ke tak bincang ke, ada yang sampai tak bincang langsung dan perkara ini berlarutan sehingga mengakibatkan keretakan ataupun kejarakan hubungan suami isteri itu. Okey? Ada sesiapa yang Kak Ija minta like dan share sikit. Minta like sikit, Kak Ija tak nampak korang punya komen ni. Minta komen sikit, minta berinteraksi dengan Kak Ija sikit ya. Siapa yang nak dengar, saya tekan like sikit, baru Kak Ija start. Kita nak tunggu sikit, baru kita start. Tunggu ramai sikit yang like, tunggu ramai sikit yang share supaya kita berkongsi dengan ramai orang. Kalau sikit-sikit ni tak best lah nak kongsi kan. Ada tak dengan Kak Ija yang nak kena pinjam handphone ya? Saya nak tengok komen, nak tengok like. Ada ya? Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Kita bagi masa sedikit untuk korang set up nak apa ni, sebab masalah ini adalah permasalahan yang serius. Yang ramai orang ada, yang ramai orang kena, yang ramai orang tempuh. Jangan kata tak ada sebab benda ni adalah wujud. Benda ni wujud. Jangan kata tak ada kan. Apa tu mati putih sebenarnya Kak Ija? Mati putih ramai orang tak tahu sebenarnya. Perempuan-perempuan kat luar sana ramai yang tak tahu apa mati putih ni Kak Ija. Okey, mati putih ni adalah keadaannya bila mana perempuan itu ketiadaan nafsu untuk bersama. Okey, kalau macam orang lelaki mati pucuk tu dia tak boleh bersama. Kalau orang perempuan ni dia boleh bersama tapi dia tak ada nafsu langsung nak bersama. Okey? Dia tak ada langsung nafsu nak bersama, dia kering, dia tak ada mood, dia tak nak, dia avoid, dia jauhkan diri, dia cari alasan, dia rasa tak selesa. Benda tu jadi gangguan kepada dia kalau contohnya suami tu ajak berhubungan. Maknanya itu akan menjadi satu tekanan kepada dia seandainya suami ajak berhubungan. Maknanya dia akan rasa sakit, dia rasa tak selesa, dia rasa
tak nak, dia rasa tak ada nafsu, dia rasa sejuk. Maknanya ini adalah simptom-simptom adik berkemungkinan menuju ke arah mati putih. Okey. Okey, minta share-share. Kak Ija tak nampak love, Kak Ija tak nampak siapa-siapa pun dengan Kak Ija. Tak ada komen pun lagi. Jadi Kak Ija tunggu komen dulu. Sebab kita nak huraikan apa antara sebab-sebab kenapa mati putih ni. Apa yang kita boleh buat seandainya kita ni mati putih. Okey, sebab perkara ini bukan boleh dibiarkan dan sangat kritikal sebenarnya. Kena ambil tindakan, perlu sangat mengambil tindakan seandainya kita mengalami masalah mati putih ini. Kan, sebab apa? Sebab dikhawatiri kalau berterusan boleh mengakibatkan keruntuhan rumah tangga jugalah kan. Takkanlah sampai husband baru 28 tahun kita dah tak layan dia kan. Macam tu. Okey, mati putih ni kenapa, siapa yang selalunya kena mati putih ni ya? Mati putih ni bukan mati putih ni selalunya kena kepada wanita yang selepas bersalin. Maknanya yang dah bersalin, yang dah ada anak kan. Kenapa orang apa yang dia rasa, macam Kak Ija cakap tadi, dia rasa tak ada mood, dia rasa tak ada keseronokan, dia tak ada keinginan, dia tak ada keinginan ke arah melakukan hubungan. Okey, dia tak ada rasa intimasi tu kurang sangat, dah rasa tak ada sangat rasa intimate tu. Tak ada rasa gairah tu tak ada. Ini adalah orang-orang yang cenderung ke arah mati putih. Okey, apa penyebabnya? Okey, banyak sebenarnya penyebab mati putih ini. Pertama sekali adalah disebabkan oleh kekeringan ya. Kekeringan. Bila wanita itu dia kekeringan, bila kita terlampau kering ya, kita terlampau kering dan kita bersama, kita akan mula rasa sakit. Okey, banyak sebenarnya jamu-jamu yang dijual sekarang ni adalah lebih kepada untuk mengeringkan. Jadi bila kita ambil konsum dalam masa yang panjang, dia akan mengeringkan dan mengakibatkan kita tak ada keinginan. Kering ni sebenarnya dia tak boleh, rahim ni dia tak boleh terlampau kering. Dalam tu diperlukan air juga. Kalau terlampau kering, dia sangat menyakitkan dan tidak memberi keseronokan kepada kita. Bila sangat menyakitkan, dia mengakibatkan kita avoid. Kita menjarakkan diri ya, kita tak nak sebab dia sakit. Jadi ini adalah faktor yang selalu orang jadi adalah kekeringan. Jadi kekeringan ni sangat mengganggu sebenarnya. Kalau kita kering sangat, kenalah mula mencari sekejap tengok apa-apa komen tak. Mencari jalan macam mana untuk menaturalkan balik kita punya rahim itu supaya tahap kekeringan di bahagian dalam itu kurang. Maknanya nak balik ada air balik. Kita nak bagi dia rejuvenate balik. Okey, jangan nak lembab-lembab. Okey, keduanya adalah disebabkan suhu. Suhu dalam itu terlampau sejuk. Bila terlampau sejuk, kita pun suhu dalam itu terlampau sejuk. Bila terlampau sejuk, kita pun jadi sejuk. Okey, dia tak boleh sejuk sangat, tak boleh kering sangat. Dia tak boleh banyak sangat air. Berlecak-lecak, kita pun tak rasa bila bersama. Berlecak-lecak air tak rasa bila bersama mengakibatkan kita malu ya. Sebenarnya mati putih bagi wanita ini banyak daripada segi psikologi. Okey, kita malu nak bersama, rasa macam tak selesa, berlecak-lecak, macam suami tak puas. Jadi kita avoid, kita elakkan untuk bersama dengan suami kita. Okey. Faham ya? Minta komen sikit kalau tak faham. Kak Ija tak nampak komen ya. Minta love sikit. Okey, jangan avoid, cuba cari jalan penyelesaian untuk bagi dia tak terlampau kering, bagi dia tak terlampau basah. Okey, kita tak nak dia terlampau basah, berlecak-lecak. Jadi kita tak selesa. Bila tak selesa ni lama kelamaan kita jadi tak nak. Kita jadi malas lah, malu lah aku dengan suami. Kan? Yang ketiga dia adalah disebabkan oleh bau. Okey, bila ada bau yang tidak menyenangkan dan kita rasa malu, ini pun ada simptom ini adalah perkara-perkara awal yang boleh menjerumus kepada kita tak nak berhubungan ya.
Bila kita ada bau yang tak menyenangkan ini kadang-kadang sangat mengganggu ya. Ada kadang-kadang suami tak tegur, ada kadang-kadang suami tegur. Suami tegur kata bau tak sedap, bau busuk, bau hanyir. Jadi kita tak nak ada bau ini kerana ini akan menjatuhkan kita punya keyakinan untuk berhubungan. Bila keyakinan nak berhubungan tu tak ada, kita akan avoid juga melakukan hubungan. Dan lama kelamaan kita akan stop ataupun set mind kita untuk tak nak berhubungan kerana kita takut bau ini mengganggu. Ini adalah disebabkan oleh psikologi diri kita ya. Itu perkara normal psikologi. Contohnya kalau kita tahu yang kalau saya kepit kuku kaki tak betul, dia akan jadi cekam. Kita tak nak kepit kuku kaki dengan cara yang cekam, yang mengakibatkan cekam. Jadi kita tak nak, kalau kita tahu, kita dah tahu potong pisau tu kalau kena kat tangan luka, jadi kita tak akan letak pisau tu dekat tangan kita sebab kita tahu ia akan luka kan. Jadi sama juga ideologinya, bila kita bersama dan kita ada bau, kita basah, kita berlecak, kita kering sangat sampai luka-luka ke je, sampai berdarah. Jadi ini adalah pengakibat yang menyebabkan kita menjarakkan diri. Okay? Keempatnya adalah ketidakyakinan terhadap diri sendiri. Okay? Bila kita rasa takut, dia kena potong kat bawah, lepas tu luka dia tak berapa baik dan dia rasa takut luka dia tu terbuka. Okay, rasa takut, rasa ngilu, okay, sebab tak berubat jadi luka tu tak berapa cepat baik ya. Luka bawah tu tak berapa cepat baik. Dia rasa takut nak bersama, takut luka tu terbuka balik. Okay, takut sangat luka tu terbuka balik. Ada orang datang nak kemas lama. Okay, jadi ini adalah antara perkara-perkara yang memang mengakibatkan kita mati putih sebenarnya. Lama kelamaan kita akan mati putih. Okey, ini adalah sangat bahaya bila kita mati putih ni. Kita rasa tak nak, kita rasa tak suka, kita rasa sejuk, kita rasa dingin, kita rasa tak confident nak bersama. Jadi perkara-perkara ini sangat mengganggu, sangat tidak bagus bagi seorang perempuan. Jadi bila korang ada rasa macam ni, sila dapatkan rawatan dengan segera. Rawatan daripada segi apa? Daripada segi dalaman ya. Bukan sahaja daripada segi perawatan dalaman, tapi korang pun kena start tukar mindset korang. Okay, tukar mindset korang kerana hubungan ni sangat penting. Hubungan antara suami isteri itu adalah sangat penting. Kalau korang tak ada hubungan macam ni, korang akan jarak. Okay? Korang dengan suami korang akan ada jarak. Dan ini akan sangat menyejukkan rumah tangga korang. Maknanya tak ada kehangatan dalam rumah tangga, tak ada keseronokan dalam rumah tangga. Semata-mata nak jaga anak saja tujuan berumah tangga itu. Dan kenikmatan berumah tangga tu kurang lah kan. Itu adalah perkara-perkara yang sangat mengganggu bila orang mati putih. Sama juga kalau suami mati pucuk, isteri boleh minta cerai kan. Macam tu. Jadi isteri boleh minta cerai kalau suami itu mati pucuk. Itu adalah daripada segi Islamnya. Maknanya kita boleh tuntut cerai daripada suami kita seandainya suami kita tidak dapat memberi nafkah batin kepada kita. Begitu juga dengan suami, seandainya kita ni tak boleh memberi nafkah batin yang baik kepada suami kita, tak logik tak kalau dia ceraikan kita. Jadi perkara ini adalah perkara yang disebut. Maknanya perkara yang disebut di dalam Islam penting. Maknanya pentinglah hubungan suami isteri ni, betul kan? Kak Ija pernah jumpa yang sampai 2 tahun tak bersama dengan suami, hubungan sangat renggang. Kadang-kadang sebab letih Kak Ija, betul sebab letih, sebab badan kita tak fit. Itu adalah salah satu sebab. Jadi kena cari inisiatif supaya badan kita ni sihat. Kenapa kita cepat letih? Kita tak cukup ubat dalam badan kita ni. Sofia ya. Tak cukup ubat. Bila tak cukup ubat memang kita akan cepat letih. Korang muda-muda lagi dan nampak sangat letih. Kak Ija selalu jumpa adik-adik muda-muda ni. Kadang-kadang Kak Ija nak tegur tau kalau dekat mall tu. Kak Ija nampak jalan menyeret je. Nampak macam kita dah tua pun boleh catwalk kasut tinggi lagi. Dia orang jalan seret-seret dengan pakai slipper Jepun menyeretnya. Punyalah nampak tak sihat sangat. Tak larat sangat nak berjalan pun tak larat macam mana nak bersama dengan suami. Kan?
punya jadi hubungan tu jadi sangat tak seronok. Macam tu. Jadi cari perkara-perkara yang boleh membantu kita. Apa yang boleh membantu kita menaikkan tenaga, apa yang boleh membantu kita meningkatkan gairah, apa yang membantu kita menaikkan kita punya aura. Okey, aura ni sangat penting juga. Jadi bila suami tengok kita dengan aura yang bagus, kita pun tengok suami dengan aura yang bagus, benda ini akan merapatkan kita, merapatkan. Aura ni sangat merapatkan. Okey, Sofia? Kena cari jalan. Kesian Kak Ijah tengok betul. Kadang-kadang kalau tengok adik-adik dekat mall tu berjalan kan, bawa anak. Suami handsome lagi weh. Suami punya handsome, lawa. Pakai cap, muda-muda, budak-budak baru nak up gaya. Kan? Tapi isteri dah macam ni kakak dia ke mak dia ke. Macam tu kan. Kita boleh rasa macam tu. Jadi sangat tak seronok nak ditengok. Kadang-kadang Kak Ijah rasa nak cakap, adik kau main sini kau nak makan ubat tak? Kak Ijah nak cakap macam tu. Sebab Kak Ijah kesian tengok dia sebenarnya. Kalau yang Kak Ijah boleh approach, memang Kak Ijah selalu approach. Memang Kak Ijah akan nampak. Macam kawan-kawan Kak Ijah yang sama umur pun macam tu. Banyak yang Kak Ijah jumpa yang dah nampak lebih berusia, nampak lebih sangat berusia, nampak sangat tak terurus, nampak macam tak larat. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak biar semuanya setara, biar kita dengan suami kita tu nampak setara. Macam tu. Okey. Jadi orang tanya pasal mata kutip, kita cerita pasal mata kutip. Sangat bahaya mata kutip ni bila kita dah tak ada keinginan. Bila dah tak ada keinginan, kering, tak ada nafsu, memanglah suami akan jauh lah daripada kita. Dan rumah tangga kesian anak-anak jangan disebabkan oleh kelalaian kita menjaga diri kita, anak-anak kita pula yang prejudis. Kita pula yang memperdagangkan nasib anak-anak kita disebabkan oleh kita tak menjaga diri kita. Orang kata kena tak payah jaga, tapi diorang sebab tu sekarang ni statistik perceraian sangat meningkat. Ini antara sebab-sebab. Kalau boleh kita nak kurangkan. Tak nak. Okey. Ada apa-apa lagi soalan ni pasal mata kutip yang tak faham? Okey, macam mana kita nak orang dulu-dulu? Okey, orang dulu-dulu, Kak Ijah nak cerita ya. Kalau kita ada masalah kekeringan, okey? Orang dulu-dulu buat macam mana Kak Ijah? Okey, masa zaman dulu, bila masalah terlampau kering ini ataupun premenopause kita akan melakukan tangas basah. Dekat sinilah ada tangas basah. Kalau dalam pantang kita tangas kering. Kalau tangas basah ini bila kita ada masalah kering. Bila kering nak bagi basah kita masuk wap air. Bila basah nak bagi kering kita bagi haba. Okey, perbezaan tangas kering dengan tangas basah. Bila nak guna tangas kering dan bila nak guna tangas basah Tangas kering kita guna dalam pantang. Dalam pantang kita nak kering, kita nak haba. Kita bukan nak wap air lagi. Orang dulu kata minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Orang sekarang kata, orang zaman dulu kata jangan minum banyak, kena minum sikit. Orang kata minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Dia bukan kata jangan minum air banyak. Okey. Faham ke? Faham. Selalu disalah tafsirkan. Selalu disalah tafsirkan. Selalu dipermainkan. Padahal benda tu korang yang salah faham. Lepas tu korang mempermainkan, tak boleh minum air, badan memang perlukan air, perlukan susu. Kalau korang ingat orang zaman dulu tak ada susu tetek, ada susu formula? Nak tanya sikit, ada ke susu formula zaman dulu? Mampu ke nak beli susu formula? Memang dia orang breastfeed anak dia orang. Macam mana boleh ada susu? Sebab dia orang minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Kenapa kena minum sedikit-sedikit tetapi kerap? Sedangkan Nabi pun ajar kita minum sedikit-sedikit. Minum 3 teguk, berhenti. Lepas tu nanti minum lagi. Itu yang dikatakan minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Bukan kata minum 1 cawan air je sehari. Bukan. Minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Orang salah tafsir dan salah anggap dan mempermainkan perkara ini. Diorang yang tak faham, lepas tu diorang buat assumption sendiri. Okey, ini adalah salah satu perkara yang Kak Ijah nampak sangat kelakar bila Kak Ijah dengar dekat luar. Budak-budak selalu cakap,
Saya tak bersetuju tak boleh minum air banyak. Memang tak boleh minum air banyak. Bukan kata tak boleh minum air sekaligus banyak. Korang go 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 go. Macam orang nak minum toddy. Bukan. Kita minum sedikit-sedikit tetapi kerap. Minum 3-4 seteguk. Lepas tu letak. Sekejap lagi minum lagi 3-4 teguk. Lepas tu letak. Rajin. Kena rajin. Dalam pantang adalah sebab pergerakan dan pergerakan itu berpada-pada. Jadi minum sikit-sikit. Minum pun slow-slow. Makan pun jangan bertambah. Kenapa tak boleh makan bertambah? Sebab time pantang ni kalau korang makan bertambah, perut korang akan jadi besar. Bila perut besar, dia dah biasa besar, korang akan perlukan makanan yang lebih banyak. Bila dah besar, dia akan lebih perlukan makanan yang lebih banyak. Dan bila makan lebih banyak, time ini dia akan cepat serap jadi lemak. Jadi makan sedikit-sedikit. Makan sedikit-sedikit tapi kerap. 6 kali makan boleh. Jangan bertambah time tu. Kerapkan pemakanan. Macam tu. Bukan kata tak boleh semua, tak boleh. Salah faham. Salah pemahaman korang. Sebab Kak Ijaz sendiri, nenek Kak Ijaz jagakan, yang Kak Ijaz jagakan, memang kita minum air banyak. Tetapi sedikit-sedikit tetapi kerap. Memang Kak Ijaz makan banyak kali. Masa dalam pantang memang makan banyak kali. Tak bertambah tapi makan banyak kali. Memang 2 minggu pertama kita makan kering-kering. Memang makan kering-kering tapi bukan lauk yang sama. Okey, bukan perkara benda yang sama makan. Memang kita makan sayur juga walaupun lepas pantang kita pun makan sayur. Siapa kata tak ada well balanced diet? Kita makan well-balanced diet dalam pantang. Orang yang salah faham makan ikan masin je. Sebab tu korang busuk. Sebab makan ikan masin. Ikan masin ni bila kita makan masa dalam pantang, dia akan menyebabkan darah kita busuk. Jadi kena hati-hati. Kena tahu apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Okey, ni cerita balik pasal macam mana nak rawat bagi kering tu hilang. Bagi yang kering Kak Ijaz bagi tips bagi yang kekeringan. Masalah kering Pertama sekali Kak Ijaz boleh kita buat tangas basah. Kak Ijaz nak guna apa buat tangas basah ini? Kak Ijaz ada sediakan daun serum. Boleh rebus daun serum pakai kain dekat macam ni, kangkang Kangkang selubung. Selubung tangas basah namanya. Bila dengan wap air namanya tangas basah Okey, buat tangas basah dalam 3 hari berturut-turut ataupun 4 hari berturut-turut. Makan herba. Bila dah tangas basah, masuk wap air, kita akan bukakan balik rongga-rongga dia itu bagi lembut. Okey, bagi lembut semula. Bila bagi lembut semula, rawat balik. Rawat balik, minum herba. Minum herba balik, minum ubat periuk balik supaya dalaman itu kembali rejuvenate. Sekatakan hormon dia balik dan bagi dia kembali maknanya daripada kering dia kembali basah. Okey, itu untuk yang kering. Okey, hari ni Kak Ijaz bagi tips untuk yang kekeringan. Mati putih kekeringan. Apa nak buat kalau kekeringan? Pertama korang kena bertangas basah. Yang kedua kena berherba semula. Okey, kerana apa kena berherba semula? Bila kita dah kekeringan, kita dah tak ada keinginan. Kita dah tak ada tenaga. Kita kering ni, perempuan kalau kering, muka dia pun nampak Kita boleh nampak, oh perempuan ni dia, kalau orang yang bidan-bidan ni, orang-orang yang dalam perbidanan, dalam urutan dia boleh nampak. Orang ni dia tak berapa sihat ni. Kita boleh tahu. Orang yang ada pembelajaran daripada segi ni, dia boleh nampak perempuan ni macam mana keadaan dia. Daripada segi perjalanan dia pun, langkah kaki dia pun kita boleh tahu. Dia ni tak berapa sihat ni budak ni. Kita boleh tahu. Jadi, bila kering, dengan kita punya air muka sekali pun akan nampak perbezaannya. Jadi, naik rejuvenate kan, lancarkan peredaran darah, elokkan balik, sejukkan balik rahim kita, panaskan balik rahim kita, bagi dia berair sedikit. Jangan terlampau kering macam buah dan nak buah yang kena jemur tak nak. Jadi, tangas, makan herba. Tangas basah bertangas basah. Orang kalau ada sauna yang pakai air tu, boleh sauna pakai air seminggu. Okey, tapi jangan lupa berubat juga. Macam tu. Okey, ini untuk yang kering. Nanti besok kita ajarkan yang basah pula nak buat macam mana. Okey, hari ni kita ajarkan yang kering dahulu. Okey.
Okey, nampak gayanya dah lama Kak Ijah live ni. Kita sambung lagi besok di waktu yang sama insya-Allah. Jangan lupa komen dan share bagi adik-adik yang nak dapatkan herba untuk berpantang ataupun meningkatkan kesihatan wanita, boleh dapatkan di www.kidara.com. Dan boleh juga lawat page Kak Ijah Berpantang by Nazira Frijan. Korang akan dapat banyak tips dekat sana. Tips berpantang cara lama, cara kampung. Dan juga kalau korang nak tengok, jangan lupa subscribe. Macam mana ya saya nak atasi kekeringan time pregnant ni? Boleh tangas. Time pregnant boleh je bertangas basah. Beli daun serum buat mandi. Okey, buat mandi. Bagi dia bertangas sikit, bagi dia lembut, bagi dia banyak air sikit. Okey, Siti Aminah. Okey, jangan terlampau lama lah tangas tu. Tangas tu dalam 5 minit saja. Lepas tu air rebus lagi air buat mandi, bagi tambah air. Tambah tenaga, tambah aura. Okey? Dalam pantang kita boleh mandi serum. Tengah mengandung kita boleh mandi serum. Okey. Sekian dulu daripada Kak Ijah hari ni. Jumpa lagi besok. Bye-bye. Ada apa-apa soalan, sila tulis kat bawah, nanti Kak Ijah reply. Bye.